Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengesan modus operandi baharu penculikan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah Zon. Pengarah Maritim Wilayah Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsum menyatakan penculik ini telah berubah daripada menggunakan bot pam kepada bot jongkong. Sekiranya mereka mengubah taktik mereka menggunakan bot-bot jongkong ni, nelayan juga tidak memberi perhatian khusus. Kalau mereka menggunakan bot pambot ni, kita nampak pambot je, kita hati-hati. Jadi menggunakan bot jongkong ni kita kurang memberi perhatian, dan agensi-agensi lain pun ingat dia melakukan aktiviti biasa. Menurutnya, maklumat baharu itu diperoleh selepas pihak maritim menganalisa laporan yang dibuat oleh seorang nelayan yang mendakwa dikejar sebuah bot jongkong yang dinaiki 7 individu bertopeng dan berpakaian mencurigakan di Kepulauan Tigabu, Kudat. Bertindak atas laporan tersebut, maritim menghantar 2 aset keselamatan ke lokasi kejadian bagi menyiasat perkara itu dan memantau keadaan. Langkah-langkah keselamatan juga telah diambil dengan menahan dan memeriksa bot-bot jongkong yang mencurigakan di perairan Kudat. Muhammad Zubil ditemui RTM sempena program Sahabat Maritim Daerah Maritim 16 Kudat bersama komuniti Kampung Sebayan di Kudat. Sehubungan itu, beliau menasihatkan para nelayan agar sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan segera melaporkan pihak keselamatan sekiranya terdapat kejadian mencurigakan semasa berada di laut. Kerajaan komited dalam membantu dan menggalakkan perkembangan industri kecil dan sederhana IKS di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, ini kerana IKS merupakan mekanisme penting meningkatkan bilangan usahawan di kalangan Bumiputera, terutama di kawasan luar bandar. Menurut Datuk Musa, pembangunan menyeluruh IKS juga dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan selain berupaya melahirkan modal insan yang dapat memacu ekonomi negara. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan program Gerak IKS SDC kali ketiga di Dewan Sri Libaran Sandakan. Jelas Datuk Musa, program tersebut dapat membuka peluang kepada Bumiputera untuk menceburi bidang keusahawanan selain mendedahkan masyarakat kepada bantuan perniagaan yang disalurkan kerajaan dan nasihat perniagaan daripada agensi berkaitan. Gerak IKS juga merupakan pemudah cara bagi membantu usahawan memulakan perniagaan dengan memadankan mereka dengan agensi yang sesuai dengan perusahaan masing-masing. Justru Datuk Musa mengajak usahawan IKS memanfaatkan ilmu dan perkongsian daripada latihan keusahawanan dalam program Gerak IKS. Pesta Rumbia yang diadakan setiap tahun merupakan wadah mendidik generasi muda untuk menghargai dan memelihara pokok rumbia. Ia sekaligus dapat membuka minda mereka untuk mencana ekonomi melalui penghasilan pelbagai produk dari rumbia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, pesta berkenaan juga telah menjadikan daerah Kuala Penyu lebih dikenali bukan sahaja masyarakat tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Pesta Rumbia ke-27 dengan tema Rumbia Warisan Kita, Penjana Ekonomi Peneraju Tradisi dan program Mobile CTC 2016 di Kuala Penyu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kamarlin Haji Ombi. Dalam pada itu, Datuk Musa turut mengingatkan masyarakat agar tidak gopoh dalam mengejar pembangunan sehingga mengorbankan alam sekitar. Mengambil contoh penebangan hutan termasuk kawasan tanaman rumbia untuk dijadikan ladang ataupun penempatan baru, Datuk Musa berkata ia perlu diselangi dengan usaha pemeliharaan serta penanaman semula pokok. Ini kerana tanpa usaha sedemikian, generasi akan datang mungkin hilang keistimewaan untuk menikmati keindahan alam semula jadi akibat pembangunan tidak seimbang. Sementara itu, turut berucap dalam majlis perasmian Pesta Rumbia 2016, Wakil Rakyat Kuala Penyu Limus Curi menggesa penduduk Kuala Penyu khususnya mereka yang berkebolehan dan berkemampuan serta mempunyai tanah bersesuaian untuk menceburi sektor pelancongan. Limus berkata sektor pelancongan mampu menjana pendapatan lumayan sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk di daerah berkenaan.
Justru beliau meminta kerajaan untuk membangunkan prasarana seperti jalan raya khususnya di kawasan pesisir pantai Kuala Penyu bagi merealisasikan hasrat berkenaan. Bersempena dengan pesta ini juga, Limus menggesa masyarakat setempat untuk mengambil peluang menjadikan Pesta Rumbia sebagai pemangkin pembangunan ekonomi daerah tersebut. Ia juga perlu dijadikan ruang untuk mempromosikan pelbagai produk rumbia yang sinonim dengan masyarakat setempat kepada dunia luar. Ini termasuk produk makanan yang diproses, kraf tangan dan sebagainya. Usaha membangunkan masyarakat luar bandar khususnya di kawasan terpencil seperti pulau-pulau di daerah Semporna perlu diberi keutamaan. Bendahari UMNO bahagian Semporna, Datuk Razak Tun Sakaran berkata, ia bukan sahaja membabitkan penyediaan keperluan asas penduduk, malah pelaksanaan pembangunan pendidikan ke arah melahirkan modal insan cemerlang. Kebaikannya saya rasa yang dapat dirasa oleh masyarakat setempat, yang mana dengan adanya bantuan seperti ini bukan setakat masyarakat daripada di tanah besar, tetapi di pulau-pulau yang begitu terpencil sekali yang tidak mempunyai peluang untuk belajar, tapi kita terus menggalakkan mereka dengan memberikan bantuan-bantuan buku-buku ini. Beliau menyatakan demikian dalam program ziarah amal kerjasama UMNO Semporna, Kelab Najib Razak NRC 11 serta Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia di Pulau Bait dan Pulau Bohe Dulang Semporna. Sementara itu, pengerusi NRC 11 Muhammad Fazil Ajak berkata, NRC menumpuhkan penyaluran bantuan kepada seluruh genap lapisan masyarakat termasuk di kawasan terpencil. Kita tidak memberi tumpuan semata-mata di tanah besar, tapi kita juga turun ke pulau seperti di Pulau Bait ini dan juga Pulau Bohe Dulang kerana kita melihat ada beberapa keperluan yang boleh untuk kali pertama penglibatan NRC ini yang boleh disumbangkan di situ. Kemudian langkah seterusnya kita mengharapkan agar pada pihak komuniti di sini sendiri supaya boleh menyumbang kembali kepada komuniti setempat. Turut disampaikan dalam program ini sumbangan bantuan makanan kepada 3 keluarga mangsa kebakaran di Pulau Bait dan fakir miskin serta pengagihan buku-buku dan alat tulis kepada anak-anak bajau laut di Pulau Bohe Dulang. Barisan pucuk pimpinan parti UMNO di negeri ini diingatkan untuk terus bersatu padu dan bekerjasama dalam memperjuangkan matlamat UMNO bagi memastikan parti terus relevan dan diterima oleh rakyat. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata UMNO mempunyai sistem pengurusan yang baik kerana mesyuarat perwakilan dapat dilaksanakan dengan jayanya setiap tahun. Ini membuktikan parti tersebut serius dalam mengurus dan mentadbir organisasi bagi menyediakan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. UMNO di Sabah mempunyai momentum yang membanggakan dan merupakan antara yang terbaik dari segi pengurusan organisasinya. Saya katakan demikian kerana dari segi political stability-nya, Datuk Seri Musa Aman selaku Chief Minister yang boleh mengawal dan mengatur sistem politik negeri berbanding dengan sebelum ini, jika ianya rotation, dia telah menyebabkan Sabah seolah-olah kehilangan perancangan masa hadapan apabila bertukar kepimpinan pada Saban 2 tahun. Beliau bercakap kepada media selepas menyempurnakan majlis perasmian serentak mesyuarat perwakilan pemuda, wanita dan puteri UMNO bahagian penampang di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pergerakan Wanita UMNO Sabah menyatakan sokongan padu terhadap kepimpinan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak dan Ketua Badan Perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Ketua Wanita UMNO Negeri Datuk Haja Armani Mahiruddin berkata, ini bagi memastikan parti keramat itu terus kukuh di negara ini. Wanita UMNO Negeri Sabah terutamanya dan seluruh wanita Sabah lah. Kami memang tetap setia dan berpegang teguh untuk memberi sokongan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri dan Presiden Parti bersama timbalan dia yang berhormat Datuk Zahid Hamidi. Begitu juga di negeri, kita sokongan wanita tidak akan berbelah bagi, tetap memberi sokongan dan membantu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Musa Haji Aman.
Menurut Datuk Armani adalah menjadi tanggungjawab pergerakan wanita sebagai tulang belakang UMNO untuk terus memperkukuh perpaduan dalam parti agar mampu bertahan mendepani sebarang cabaran. Beliau bercakap kepada RTM dalam program Jalinan Kasih di Sugut. Hadir sama Ketua Wanita UMNO Beluran Haja Endang Datuk Asibih dan Ketua Wanita Kota Marudu Datuk Redona Bahanda. Terdahulu, Datuk Armani merasmikan mesyuarat perwakilan wanita UMNO Beluran di Dewan Serbaguna Kampung Kobambangan, Paitan, Beluran. Dalam ucapannya, beliau mengingatkan ahli untuk terus turun padang bagi mendengar masalah serta membantu rakyat mengikut keperluan selain menjaga perpaduan dalam kalangan ahli. 3 usul dikemukakan dalam mesyuarat perwakilan berkenaan iaitu sokongan terhadap kepimpinan Datuk Seri Najib dan Datuk Musa, penambahbaikan isu pemilikan tanah dan memperbanyakkan rumah kedai untuk memperkasa ekonomi kaum wanita di Beluran. Ahli Pergerakan Pemuda UMNO Beluran digesa terus bekerjasama dengan sayap UMNO yang lain agar dapat merealisasikan rancangan pembangunan di daerah berkenaan. Exco Pemuda UMNO Malaysia Datuk Armizan Muhammad Ali berkata ahli pemuda boleh mengambil contoh gerak kerja yang dilaksanakan wanita UMNO, antaranya program Jalinan Rakyat JR bagi mendekati rakyat yang memerlukan perhatian. Ahli pemuda juga diminta terus memantapkan perjuangan dalam parti dan memperbaiki kelemahan yang ada dengan bermuhasabah bagi meyakinkan rakyat untuk terus menyokong parti berkenaan. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan tahunan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Beluran di Dewan Hakkas Sandakan. Sementara itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Beluran, Samad Jamri, menyeru ahli agar bersatu padu dan berjuang berlandaskan nilai-nilai kesederhanaan selain lebih fokus kepada matlamat murni UMNO. Ini kerana pemuda menjadi nadi dan tunjang kepada kekuatan UMNO untuk terus mencapai kecemerlangan dan kejayaan demi bangsa, agama dan negara. Dalam persidangan berkenaan, Samad mengusulkan agar kerajaan menubuhkan pusat latihan perladangan di Beluran selain mewujudkan pusat latihan dakwah Islam di daerah berkenaan. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini akan berlangsung program Hari Bertemu Pelanggan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bertempat di Dewan Arkid Keningau. Sementara itu, pukul 10 pagi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi akan menyempurnakan Majlis Perasmian Serentak 5 bahagian UMNO Zon 5 di Dewan Serbaguna Libaran, Sandakan. Manakala pukul 2 petang ini, Mesyuarat Agung Tahunan Parti Liberal Demokratik LDP bahagian Usukan Sulaman, Karambunai, Inanam, Likas, Api-Api dan Luyang akan berlangsung di Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Muhammad Taufik di Angkasa Puli. Silakan.